اقرأ كتاب الله ترق جنانه وتنل عظيم الأجر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammi bil khair, amma ba'du. InsyaAllah hari ini kita sambung pengajian Al-Asma'ul Husna. Dan kita dah sampai sifat keberapa? Ke-14 ya. Hari ini insyaAllah kita sambung lagi nama-nama Allah yang lain. Kalau minggu lepas, 2 minggu lepas, kita ambil satu nama Allah iaitu As-Salam, yang memberi keselamatan, yang segala keselamatan berpunca semuanya daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan kaedah yang paling satu-satunya kaedah yang tidak ada kaedah kedua untuk mendapat keselamatan diri, anak, dan juga keselamatan yang paling penting iaitu keselamatan iman kita, iaitu dengan mengikut petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang disebut dalam surah Taha ayat 47, wassalamu ala manittaba'al huda. Sejahteralah ke atas, selamatlah ke atas orang yang mengikut petunjuk Allah. Dan hari ini kita akan belajar satu lagi sifat Allah, iaitu al-mu'min. Kalau sempat kita akan belajar juga sifat satu lagi iaitu al-waris. Okey, al-mu'min ni kita biasa dengar. Yang kita biasa dengar ialah dia sifat kepada orang, iaitu orang yang beriman kepada Allah, al-mu'min. Tapi rupa-rupanya perkataan yang sama, sebutan yang sama, dia juga adalah salah satu nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sifat kepada orang kita boleh faham, iaitu orang yang beriman kepada Allah, orang yang percaya, orang yang yakin kepada Allah, yakin pada rukun iman, yakin pada apa yang dijanjikan oleh Allah dalam Al-Quran dan juga dalam sunnah Nabi SAW. Itu kalau mukmin disandar kepada orang. Tapi kalau perkataan yang sama disandar kepada Allah, maka apa maksud dia? Okey. Pertama, kita tengok ada tak perkataan al-mu'min, sifat Allah ini dalam Al-Quran. Ada, tetapi hanya disebut sekali sahaja, iaitu dalam surah Al-Hashr ayat 23. Sifat al-mu'min ada disebut sekali sahaja dalam Al-Quran, iaitu surah Al-Hashr ayat 23. Ayatnya ialah a'udzubillahi minasyaitanir rajim, huwallahu allazi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamu al-mu'minu al-muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Ini di hujung surah Al-Hashr, yang bermaksud huwallah, dialah Allah, allazi la ilaha illahu, yang tidak ada Tuhan melainkan dia, tidak ada Tuhan yang berhak disembah, yang layak disembah melainkan dia saja. Dan dia yang berhak disembah itu sifatnya pertama al-malik, raja, menguasai. Al-Quddus, suci, suci daripada segala kekurangan, segala kelemahan. As-salam, yang sejahtera, yang selamat, selamat daripada segala keaiban dan menyelamatkan manusia. Al-mu'min, ini sifat yang kita akan belajar hari ini. Al-mu'min, nanti kita akan sebut apa maksud dia. Al-muhaimin, yang menguasai. Al-aziz, yang perkasa. Al-jabbar, yang tegas. Al-mutakabbir, yang layak untuk membesarkan dirinya. Okey.
Itu dalam Al-Quran. Tapi dalam hadis tidak ada. Tidak ada satu hadis yang menyebut nama Allah Al-Mu'min. Okay. Bahagian kedua ialah makna Al-Mu'min dari segi bahasa. Mu'min yang berasal daripada perkataan iman. Jadi iman tu apa dia dari segi bahasa? Apa makna iman dari segi bahasa? Iman dari segi bahasa ialah at-tasdiq was-siqah. At-tasdiq was-siqah, iaitu membenarkan dan percaya. Siqah. Siqah ni makna mempercayai. Contoh perkataan mukmin yang digunakan berdasarkan makna asal dia, iaitu surah Yusuf ayat 17. Surah Yusuf ayat 17. Surah Yusuf ayat 17. Allah kata apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qalu ya abana inna zahabna nastabiqu wa tarakna Yusufa 'inda mata'ina fa akalahu adh-dhi'bu wa ma anta bimu'minin. Wa ma anta bimu'minin lana walau kunna shadiqin. Maksudnya, kata anak-anak Nabi Yaqub alaihissalam, wahai bapa kami nak pergi bermain. Nastabiqu makna kami nak berlomba. Ini konspirasi anak-anak Nabi Yaqub alaihissalam untuk membunuh ataupun menghilangkan Yusuf daripada bapaknya. Jadi perancangannya apa? Dia kata pada bapa, kami nak pergi berehat, bermain, berlomba, dan kami bawa Yusuf. Kemudian masa kami bermain, kami akan tinggal Nabi Yusuf inda mata'ina, di sebelah barang-barang kami. Maka fa'akalu zi'bu, serigala memakannya. Kemudian ini Nabi Yusuf, adik-beradik Nabi Yusuf bagi tahu kenapa jadi macam ni, iaitu Nabi Yusuf hilang. Dia kata kami pergi bermain, berlomba. Kemudian sebab Nabi Yusuf masa tu kanak-kanak, dia tak berlomba lah dengan abang-abang dia. Jadi kami biarkan Nabi Yusuf duduk dekat barang-barang kami, lalu dimakan oleh serigala. Kemudian sebelum bapa dia respon, adik-beradik Yusuf bagi tahu pada bapa dia, dikata apa? Wa ma anta bimu'minin lana. Engkau ni tidak percaya. Ini mukmin dari segi bahasa. Bukan makna orang beriman dan bukan makna sifat Allah. Wa ma anta bimu'minin. Engkau, adik-beradik Nabi Yusuf berkata pada bapa dia, engkau tak akan percaya pada kami. Walau kunna sadiqin, walaupun kami bercakap benar. Okey, itu dari segi bahasa. Jadi al-mu'min dari segi bahasa ada dua maksud. Pertama, berasal daripada perkataan iman yang bermakna membenarkan ataupun percaya, siqah. Contoh ayat kisah Yusuf tadi. Kemudian makna kedua al-mu'min dari segi bahasa ialah dari perkataan amana, minal aman, daripada perkataan aman. Subhanallah. Perkataan yang sama tapi memberi dua maksud. Satu daripada makna iman, iaitu percaya. Yang kedua daripada perkataan aman, bermakna aman. Sebenarnya ada kaitan ke? Sepatut ada kaitan sebab iman tu daripada perkataan yang sama, aman pun daripada perkataan amanah. Nanti kita akan bincang apa kaitan percaya dengan aman. Okey, itu dari segi bahasa. Kemudian kita nak tengok makna mukmin, sifat Allah ni dari segi hak Tuhan. Apa makna al-mukmin bila disandarkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Okey, bila kita nak bincang makna al-mukmin, sifat Allah, maka kita tak boleh lari daripada makna asal dia dari segi bahasa. Iaitu dua. Satu daripada perkataan iman yang bermakna percaya ataupun membenarkan. Yang kedua daripada perkataan aman yang bermakna aman, selamat. Okey, pertama kita ambil dari segi makna bahasa yang pertama, iaitu membenarkan. Jadi kalau sifat Allah al-mu'min yang asalnya bermakna membenarkan, apa makna dia? Okey.
Maknanya banyak. Bila makna al-mu'min ialah Allah yang membenarkan. Membenarkan apa? Itu banyak. Pertama, annahu yusaddiqu nafsahu bitauhidihi wa sifatihi. Qala azza man qail syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti. Boleh buka surah Ali Imran ayat 18. Surah Ali Imran ayat 18. Okey, apa maksud dia? Syahidallah, Allah bersaksi. Allah bersaksi bahawa annahu la ilaha illahu. Bahawa tidak ada, sesungguhnya dia ni tidak ada Tuhan melainkan dia. Dan wal malaikatu, dan begitu juga para malaikat bersaksi bahawa Allah itu adalah Allah yang esa, tidak ada Tuhan melainkan dia. Wa ulul ilmi, dan orang yang berilmu pun bersaksi juga bahawa Allah adalah yang esa. Qa'iman bil qisti, dan menegakkan, Allah itu menegakkan keadilan. Bil qisti, keadilan. Okey, jadi makna mukmin, sifat Allah yang pertama dari aspek bahasa, iaitu makna membenarkan. Pertama, Allah membenarkan tentang dirinya. Allah membenarkan tentang mentauhidkannya. Allah membenarkan tentang sifatnya. Jadi biasa kita dengar kita membenarkan Allah ataupun kita membenarkan diri kita sendiri. Tapi mukmin, sifat mukmin yang pertama bagi Allah ialah iaitu mukmin musaddiq. Dia membenarkan diri dia. Contoh dalam ayat inilah surah Ali Imran ayat 18, Allah bersaksi tentang apa? Tentang diri dia, bahawa dia sahaja Tuhan yang berhak disembah, tidak ada Tuhan melainkan dia. Jadi Allah membenarkan apa? Membenarkan dirinya sendiri. Dan sebenar siapa yang paling benar ataupun persaksian siapakah yang paling besar, yang paling benar bahawa Allah itu esa? Soalan, persaksian siapakah yang paling benar dan yang paling besar bahawa Allah itu adalah Tuhan yang satu? Sebab ada orang kafir, orang musyrikin Mekah pun tanya Nabi, apa saksi bahawa kamu ni Rasulullah? Apa saksi bahawa Allah itu adalah esa? Maka Allah jawab dalam surah, boleh buka surah ni. Surah Al-An'am ayat 19. Surah Al-An'am ayat 19. Allah kata apa? Qul ayyu syai'in akbaru syahadatan qulillahu syahidun baini wa bainakum. Allah beritahu pada Nabi, qul, katalah wahai Muhammad, bila orang musyrikin minta bukti kebenaran Nabi Muhammad, maka Allah suruh Nabi jawab. Allah suruh Nabi beritahu pada orang musyrikin, ayyu syai'in, apakah persaksian yang paling besar, yang paling benar selain daripada persaksian Allah? Kemudian Allah suruh Nabi jawab juga, qul, katalah Allah. Allah lah syahidun, persaksian ataupun Allah lah sebagai saksi, baini wa bainakum, antara aku dengan kamu.
iaitu Allah juga menyaksikan bahawa aku ni adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi syahid di sini makna dia kalau kita nak terjemah juga ialah musaddiq, mukmin. Mukmin musaddiq. Okey? Ini persaksian yang pertama, iaitu Allah menyaksikan dirinya sendiri bahawa dia Tuhan, dia yang esa, dia yang layak disembah. Persaksian yang kedua. Persaksian yang kedua iaitu Allah membenarkan. Jadi kita balik pada makna mukmin, iaitu membenarkan. Membenarkan apa? Kalau yang pertama Allah membenarkan diri dia bahawa dia adalah Tuhan yang layak disembah, bahawa dia adalah Tuhan yang esa. Maka yang kedua pula mukmin, yang kedua ialah Allah membenarkan rasul-rasulnya, para nabinya dan pengikut-pengikut mereka yang beriman. Okey. Jadi apa bukti Allah membenarkan para nabi, para rasul dan orang-orang yang beriman? Apa bukti? Iaitu Allah bagi mukjizat. Allah bagi kitab. Kalau Musa Allah bagi Taurat. Kalau Isa Allah bagi Injil. Kalau Nabi Muhammad Allah bagi Al-Quran. Dan juga mukjizat-mukjizat yang lain, tongkat ke, air terpancut daripada batu ke. Itu sebenar bukti-bukti yang menunjukkan Allah membenarkan para rasul, para nabi. Dan Allah juga memberi kemenangan kepada para nabi. Contoh Nabi Muhammad. Apa saja Nabi Muhammad buat berjaya. Dakwah berjaya, peperangan berjaya, hijrah berjaya. Sebenarnya itu juga proses. Allah adalah sebagai mukmin. Allah membenarkan para nabi dan para rasul. Itu yang kedua. Jadi lepas ni insya-Allah kita jelas apa makna sifat Allah al-mukmin. Yang ketiga, mukmin yang ketiga ialah Allah membenarkan, mukmin musaddiq terhadap hamba-hambanya yang beriman, sama ada di dunia, lebih-lebih lagi di akhirat. Sehingga kan Allah jadikan orang beriman Allah akan jadikan mereka sebagai saksi kepada umat-umat yang terdahulu. Sebagaimana Allah sebut dalam surah Al-Baqarah kan. Wakazalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas. Begitulah Allah kata kami jadikan kamu umat yang sederhana untuk apa? Litakunu syuhada'a 'alan nas, supaya kamu menjadi penyaksi kepada umat yang terdahulu. Itu makna Allah membenarkan hamba-hambanya yang beriman, sehingga hambanya layak menjadi saksi kepada orang lain. Dan begitu juga di akhirat besok. Allah memasukkan orang beriman ke dalam surga. Sebenarnya Allah membenarkan keimanan orang beriman. Allah membenarkan segala amalan orang beriman. Begitu juga Allah memberi bukti-bukti kebesarannya kepada manusia semasa di dunia. Berbagai-bagai bukti penciptaan langit, pertukaran siang dan malam, semua ciptaan Allah daripada sebesar-besar langit sampailah sekecil-kecil makhluk yang paling halus seperti semut. Itu semuanya adalah sebagai bukti Allah nak membenarkan orang beriman, iaitu melalui bukti ciptaan Allah, orang beriman pun beriman. Jadi melalui bukti itulah Allah membenarkan keimanan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana Allah sebut dalam surah Fussilat ayat 53. Boleh buka surah Fussilat ayat 53. Okey, auzubillahi minasyaitonir rajim. Allah kata apa?
Ada? Apa dia ayat tu? Oh. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahumul annahu al-haq. Hatta yatabayyana lahum annahu al-haq. Kemudian Allah, apa maksud dia? Kami akan perlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami di merata-rata tempat, fil afaq, di merata-rata tempat, berbagai-bagai dan beribu-ribu, mungkin berjuta-juta tanda-tanda ayat, tanda-tanda kebesaran kami. Bahkan wafi anfusikum, dalam diri mereka. Wafi anfusihim, dalam diri mereka pun ada tanda-tanda kebesaran kami. Sehingga ternyata jelas kepada mereka bahawa Al-Quran adalah benar. Belumkah ternyata kepada mereka kebenaran itu dan belumkah cukup bagi mereka Tuhan sebagai saksi? Tidakkah cukup Allah sebagai saksi? Itu makna apa? Cuba tengok di hujung ayat tu. Allah kata apa? Awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Tidak cukupkah dengan Tuhan engkau bahawa dia di atas setiap sesuatu syahidun, maha menyaksikan. Jadi syahidun boleh kita terjemah juga adalah mukmin. Allah membenarkan keesaannya kepada hamba-hambanya melalui tanda-tanda kebesaran Allah di seluruh pelosok tempat, bahkan dalam diri mereka sendiri. Okey, itu Allah membenarkan hamba-hambanya yang beriman. Yang ketiga, yang keempat, okey, tiga je. Yang mukmin nama Allah dari segi makna musaddiq. Dari segi makna Allah membenarkan. Iaitu Allah membenarkan dirinya, Allah membenarkan keesaannya. Yang kedua, Allah membenarkan para rasul, para nabinya dengan bukti-bukti mukjizat dengan kitab. Yang ketiga, Allah membenarkan hamba-hambanya yang beriman. Okey, sekarang kita pergi pada mukmin dari segi makna, iaitu aman. Nama Allah mukmin, tapi ada dua maksud. Pertama, mukmin iaitu Allah membenarkan dalam tiga benda tadi. Yang kedua, mukmin nama Allah dari sudut maknanya aman. Okey. Dari segi makna aman, apa yang Allah amankan? Apa yang Allah amankan? Pertama, mengikut penulis ni, pertama, annahu allazi yu'amminu khalqahu min zulmihi wa qad zakara hadzal ma'na Ibnu Jarir fi tafsirihi wa qala ad-Dhahhak an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma al-mu'min ay amina khalquhu min an yazlimahum. Subhanallah. Jadi makna memberi aman, memberi keamanan kepada hambanya, makna yang pertama ialah Allah yang memberi keamanan kepada makhluknya min zulmihi, daripada kezaliman Allah. Maknanya hambanya selamat daripada kezaliman Allah. Allah tu maha adil, Allah tu maha penyayang. Sebab apa? Tak mungkin Allah tu maha zalim. Sebab apa? Sebab ada sifat al-mu'min. Allah mengamankan. Okey. Mungkin kita kata macam mana kalau sifat mukmin ialah Allah mengamankan manusia daripada kezalimannya, tapi kita tengok ramai manusia dizalimi, dibunuh dengan kejam, diseksa, kan, dirampas hartanya. Jadi seolah itu pula siapa yang menzalimi mereka? Jawapannya ialah fama kana Allahu liyazlimahum walakin kanu anfusahum yazlimun. Allah kata Allah tidak pernah menzalimi manusia, walakin akan tetapi manusia yazlimuna, kanu anfusahum yazlimun, mereka sendiri menzalimi diri mereka. Jadi bila kita tengok ada berlaku bentuk kezaliman dalam rumah tangga, dalam masyarakat, dalam negara, kan, itu bukan daripada Allah. Sebab Allah sifatnya mukmin, iaitu sifat Allah memberi keamanan. Tak ada hambanya yang dizalimi.
Bila berlaku kezaliman, sebabnya puncanya balik kepada manusia. Sebab itu kita tengok kan, Allah kata apa? Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah zahirlah, telah muncullah kerusakan di atas muka bumi dengan sebab apa? Bima kasabat aydin nas, dengan sebab kelakuan manusia sendiri. Sebab tangan-tangan manusia. Dan sebab itu juga kita tengok kan, Nabi Adam AS, kenapa dia dikeluarkan daripada syurga? Adakah Allah zalim? Adakah Allah permainkan dia? Masukkan syurga, kemudian keluarkan. Tengok apa doa Nabi Adam AS. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Tuhan kami telah menzalimi anfusana, diri-diri kami. Sebab apa Allah tak zalim? Sebab sifat Allah mukmin. Allah memberi keamanan kepada hambanya daripada kezaliman Allah. Tak mungkin Allah zalim. Hatta Nabi Adam sendiri pun, sebagaimana dia mengaku dalam doa, kami yang telah menzalimi diri-diri kami sendiri. Dan kalau kita ingat doa yang diajar oleh Nabi kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu. Apa doa tu? Satu hari Abu Bakar minta kepada Rasulullah, ya Rasulullah, alimni ad-du'a aqra'u fis salah. Ya Rasulullah, ajarlah pada aku satu doa yang aku nak baca, yang aku boleh baca dalam solat. Tengok Abu Bakar kan, orang yang hebat, ahli syurga, pengganti Rasulullah. Korbankan segala kehidupannya, hartanya untuk agama Allah. Tapi bila nak berdoa, dia minta dengan Nabi. Dia bangsa Arab, dia boleh reka doa sendiri. Sebab dia bangsa Arab, dia pun ahli syurga. Tapi sebab dia tahu Nabi ada bersamanya dan doa Nabi jauh lebih baik daripada doanya, dan apatah lagi yang datang daripada Nabi mesti datang daripada Allah, wahyu daripada Allah. Sebab tu dia tak utamakan yang datang daripada dirinya. Abu Bakar ni lebih hebat daripada Imam Syafi'i, lebih hebat daripada Imam Ahmad Ibn Hanbal, lebih hebat daripada Imam Abu Hanifah. Tapi bila nak berdoa, dia tak reka-reka. Dia minta pada Nabi, menunjukkan doa Nabi kena utamakan walaupun siapa kamu. Jadi Nabi pun ajar kepada Abu Bakar doa yang patut kita baca dalam solat, iaitu ketika tahiyat akhir. Apa doa tu? Nabi ajar Abu Bakar baca doa, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira. Ya Allah, sesungguhnya aku zalamtu nafsi, aku telah menzalimi diri aku dengan zulman katsira, kezaliman yang banyak. Tengok logiknya, Nabi tahu Abu Bakar ni ahli syurga. Nabi tahu Abu Bakar korbankan segala-gala kehidupannya, hartanya untuk agama Allah. Nabi tahu Abu Bakar tak menzalimi orang. Tiba-tiba Nabi suruh Abu Bakar mengaku di hadapan Allah, sesungguhnya aku telah menzalimi diriku dengan kezaliman yang banyak. Apa makna tu? Apa makna? Kita kadang-kadang tak terfikir pun nak mengaku depan Allah, aku ni banyak dosa, aku ni banyak melakukan kezaliman. Sebab itulah biasa doa kita, biasanya apa dia? Minta nikmat aja. Nak mengaku zalim, nak minta maaf, nak istighfar beratus kali susah. Yang banyak kita minta ialah nikmat. Dan Nabi ni, walaupun Nabi tahu Abu Bakar ahli syurga, sepatut Nabi ajar apa pada Abu Bakar? Alah, minta syurga je. Sebab kamu ni buat dosa, okey dah. Tak. Nabi tetap ajar Abu Bakar supaya sentiasa merendah diri di hadapan Allah. Walaupun siapa kamu, walaupun kamu dah dijamin ahli syurga, masih kena ada sifat merendah diri. Dan merendah diri pula bukan sikit-sikit ni. Bukan sikit-sikit. Sesungguhnya aku telah menzalimi diriku dengan zulman katsira, kezaliman yang banyak. Ya Allah, patut kita malu pada Abu Bakar. Abu Bakar minta doa, tiba-tiba Nabi suruh mengaku, aku telah melakukan kezaliman yang banyak.
kita jarang baca doa ni kan. Kalau baca pun tak ada perasaan. Kita rasa kita tak adalah teruk sangat. Kan? Yang banyak melakukan zalim, orang lain yang tak solat, yang buka aurat. Subhanallah. Ambil pengajaran. Ni, jadi kalau orang macam Abu Bakar dah korbankan masa dia, kehidupannya, kesehatannya, harta semua untuk agama Allah. Tiba-tiba masih mengaku melakukan kezaliman yang besar. Kenapa? Sebab Allah tak pernah zalim kepada hamba-Nya. Yang menzalimi manusia ialah diri mereka sendiri. Bila lambat solat, dia zalim pada diri sendiri. Bila malas nak berdakwah, dia zalim pada diri sendiri. Bila malas nak menyampaikan kebenaran, dia zalim pada diri sendiri. Sebab apa Allah tidak menzalimi manusia? Sebab Allah sifatnya mukmin. Okey? Jadi mukmin yang pertama iaitu memberi keamanan, iaitu manusia makhluk selamat daripada kezaliman Allah. Yang kena bakar dalam neraka bukan sebab Allah zalim. Bukan sebab Allah zalim, kena jelas. Ya Allah bagi musibah kat dunia bukan sebab Allah zalim, tapi sebab mereka sendiri menzalimi diri mereka sendiri. Okey, maksud yang kedua, Allah memberi keamanan ialah annahu allazi yahabu ibadahul mu'min al-amna fid dunya bitama'ninah wal uns allazi yajidunahu fi qulubihim bi fa'lil iman subhanahu wa ta'ala. Maksud dia, ialah Allah memberi keamanan, menganugerah keamanan kepada hamba-hambanya yang beriman. Allah memberi keamanan kepada hamba-hambanya yang beriman dengan tamakninah, rasa tenang dalam hati. Rasa tenang dalam hati, rasa tenteram jiwa yang berpunca daripada bifi'lil iman wa tauhidihi. Berpunca daripada dia beriman kepada Allah dan dia mentauhidkan Allah dan tidak mensyirikkan Allah. Boleh? Jadi yang kedua, mukmin Allah memberi keamanan apa dia? Iaitu Allah memberi keamanan kepada hamba yang beriman. Hatinya, jiwanya rasa tenteram je. Orang tengah kelang kabut pasal PKP, pasal hilang pekerjaan, pasal tak boleh merentas daerah, jiwa dia tenang je. Dari mana dia dapat ni? Daripada sifat Allah mukmin. Allah memberi ketenangan. Dengan apa dia dapat ketenangan tersebut? Dengan dia beriman kepada Allah, dengan dia mentauhidkan Allah dan dia tak pernah mensyirikkan Allah, dengan dia sentiasa membaca Al-Quran. Nanti saya sebut cara-cara untuk mendapat keamanan daripada Allah Subhanahu wa taala. Boleh buka surah ni. Surah Al-An'am ayat 82. Surah Al-An'am ayat 82. Okey, jumpa. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Allazina amanu wa lam yalbisu. Allazina amanu wa lam yalbisu. Orang-orang yang beriman, satu, dia beriman kepada Allah, dia membenarkan Allah, dia mentaati semua perintah Allah. Benar bukan setakat di hati tapi dengan perbuatan. Kemudian yang kedua, wa lam yalbisu. Mereka tidak yalbisu apa dia? Yalbisu mencampur adukkan. Ini syarat kedua. Mereka bukan setakat beriman tapi mereka tidak mencampur adukkan imanahum, iman mereka dengan zulmin, dengan kezaliman. Maka Allah bagi jaminan, ulaika lahumul amnu. Bagi mereka itulah, bagi mereka, milik mereka al-amnu. Ini nama Allah. Al-amnu daripada asal perkataan al-amnu, iaitu Allah yang memberikan keamanan, Allah yang memberikan ketenteraman. Dan kemuncaknya wahum muhtadun, mereka adalah orang-orang yang mendapat hidayah Allah. Boleh? Jadi pengajarannya apa? Boleh bagi tak contoh
Orang yang buat dua benda ni ataupun memiliki dua benda, hidup dia tenang aja walaupun dia tak memiliki apa-apa. Pertama, dia beriman kepada Allah. Yang kedua, langsung tidak ada unsur-unsur syirik. Sikit pun tak ada syirik. Maka percayalah, walaupun tak memiliki apa-apa, jiwa dia akan tenang aja. PKP ke, COVID ke, vaksin ke, tenang aja. Bila dia ada dua ni. Boleh tak bagi contoh? Apa dia contoh? Apa tu? Allah tidak salim. Okey, ayat yang Allah tidak zalim ni banyak. Antaranya ialah surah Ali Imran ayat 117. Surah Ali Imran ayat 117. Surah Al-Baqarah ayat 57. Allah tidak zalim, tapi manusia sendiri yang zalim pada diri sendiri. Surah Baqarah ayat 57. Surah Ali Imran 117 dan banyak lagi. Banyak lagi. Okey, cuba balik pada soalan tadi. Allah kata apa? Allah bagi jaminan dia akan aman, dia akan tenteram. Kadang-kadang kita berserabutkan dengan masalah kewangan, masalah anak kan. Masak campur pula PKP, tak boleh merentas, tak boleh nak pergi mana-mana kan. Anak pula duduk kat rumah. Tapi Allah janji kalau kamu beriman dan tidak syirik, kamu akan aman. Dan banyak contoh dalam Quran, siapa yang ada dua ni, dia aman. Walaupun dia tak boleh merentas negeri, walaupun dia hatta dalam penjara sekalipun. Contohnya Nabi Yusuf AS. Nabi Yusuf, dia duduk dalam penjara je, tapi jiwa dia tenang. Buktinya apa? Dia boleh berdakwah kepada banduan dalam penjara. Dia tak pernah buang masa. Bahkan dia mengatakan penjara lebih dia cinta. Dan dia tenang dalam penjara. Sebab apa? Jauh daripada dosa. Dan dalam penjara ketenangannya dibuktikan dengan dia berdakwah. Orang yang tak tenang tak mungkin berdakwah. Orang yang boleh berdakwah hanya adalah orang yang jiwanya tenang. Begitu juga dalam kisah Ashabul Kahfi. Allah kata apa? Cuba buka surah Al-Kahfi. Ayat 16. Surah Al-Kahfi ayat 16. Allah kata apa? Wa'iz, dan ingatlah ketika mana i'tazaltumuhum, kamu telah mengasingkan diri. Siapa ni? Ashabul Kahfi, pemuda-pemuda Kahfi mengasingkan diri daripada siapa? Raja dan masyarakat yang syirik pada Allah. Wa ma ya'budun, dan kamu juga mengasingkan apa yang mereka sembah, berhala-berhala, kecuali Allah sahaja. Kan? Maknanya dia beriman tak? Ya. Yang kedua, walam yalbisu bi imanihim bi zulmin. Mereka tidak syirik. Sebab tu semua Tuhan selain daripada Allah dia tinggalkan. Kemudian dia pergi ke mana? Gua. Bila sampai ke gua, Allah kata apa? Yanshur lakum rabbukum min rahmatihi. Allah sebarkan rahmat kepada Tuhan, kepada pemuda Kahfi. Rahmat itu adalah ketenangan. Dan wa yuhayyi lakum min amrikum mirfaqa. Allah sediakan tempat yang selesa dalam gua, walaupun dalam gua. Walaupun dalam gua. Tapi kena ingat, dia lari daripada apa? Sebab akidahnya diancam. Kalau akidah belum diancam, jangan lari. Tak ada dalil. Tak ada dalil. Quran pun tak ada, hadis pun tak ada. Jadi kita masih boleh solat, masih boleh buat kelas, masih boleh berdakwah di merata-rata tempat. Okey, jadi pemuda Kahfi ni tenang tak? Tenang. Dari mana dia dapat?
daripada dua perkara. Pertama, dia beriman. Yang kedua, dia tidak syirik pada Allah. Jadi, soalan dia, kenapa Allah suruh pergi ke gua? Kenapa Allah tak suruh pergi tempat yang ada air terjun, ada tasik, ada pokok-pokok yang cantik kan? Sebagaimana fahaman setengah manusia, kalau nak tenang, pergi ke sungai. Kan? Pergi ke pantai. Pergi tempat yang ada tasik. Tiba-tiba Allah nak bagi tahu ketenangan tu masuk gua. Masuk gua aja dapat rahmat, dapat ketenangan. Kenapa? Allah nak bagi tahu ketenangan bukan sebab tempat. Ketenangan bukan sebab air terjun. Ketenangan bukan sebab hutan. Ketenangan ialah sebab dua. Satu, beriman. Yang kedua, jangan ada sikit pun unsur syirik. Tenanglah. Cuba kita tengok pengajaran apa yang berlaku dalam masyarakat kita. Ramai masyarakat kita tak tenang, kan? Yang solat, yang pergi umrah, yang pergi haji berkali-kali pun ada je masalah rumah tangga. Yang belajar tadabbur pun kadang-kadang tak tenang. Lepas belajar tadabbur, tanya seorang, Ustaz, saya ada penyakit kemurungan. Dia belajar tadabbur, dah belajar tadabbur Al-Quran masih murung. Di mana silapnya? Sebenarnya silapnya sama ada dia tak beriman ataupun dia beriman tapi bercampur dengan syirik. Cinta dunia lebih pada cinta akhirat, kan? Kadang-kadang percaya pada bomoh. Kadang-kadang bergantung pada suami lebih pada bergantung pada Allah. Kadang-kadang takut pada hantu lebih pada takut pada dosa. Benda-benda macam tu menyebabkan manusia tak tenang. Kadang-kadang kemurungan. Dan kalau kita perhati dalam masyarakat kita kan, kalau perasan biasa lepas solat, saya tak pasti, saya tak ingat lepas solat fardu apa, ataupun mungkin semua solat fardu. Orang kita, makmur dengan iman selalu baca doa ni. Apa? Ya amanal khaifin. Apa? Aminna mimma nakhaf, kan? Biasa dengar kan? Baca beramai-ramai. Ya amanal khaifin. Aminna mimma nakhaf. Apa makna amanal khaifin? Tuhan itu. Wahai Tuhan yang memberi keamanan, ya amanal khaifin, yang memberi keamanan kepada orang yang takut. Aminna, amankan kami, mimma nakhaf, dari apa yang kami takut. Soalannya, dia minta nak Allah beri keamanan. Dan caranya apa? Dia baca doa tu. Soalannya betul ke tak? Betul tak cara tu? Nabi pernah tak nak hilangkan ketakutan, Nabi baca doa tu. Ya amanal khaifin, aminna mimma. Nabi tak pernah baca, tak ada riwayat sahih pun. Dan antara Nabi yang tak baca dengan kita yang selalu baca, siapa lebih tenang? Nabi. Kenapa Nabi yang tak baca tenang? Kita yang baca tak tenang-tenang. Sebab Nabi ikut kaedah Al-Quran. Nabi ikut kaedah yang Allah bagi. Kita ikut kaedah orang ramai. Nak tenang, baca doa. Ya amanal khaifin aminna. Tak. Nabi ikut kaedah Allah, beriman dan jangan syirik. Maka Nabi pun sentiasa tenang. Walaupun dikelilingi oleh musuh. Di Mekah, musuh keliling pinggang. Tapi Nabi tenang, boleh solat. Boleh berdakwah. Nabi tak takut pada siapa. Bila berhijrah duduk dalam gua kan, Nabi tenang je. Walaupun musuh di depan. Gua tak berpintu. Tapi Nabi tenang je. Apa doa Nabi baca? Ya amanal khaifin, aminna tak, bukan. Nabi pergi ke gua pun sebab beriman kepada Allah. Nabi pergi ke gua pun sebab tidak syirik pada Allah. Langsung tidak ada cinta dunia. Allah kata tinggal. Kan? Begitu juga Hajar duduk kat Mekah, tenang je. Walaupun rumah tak ada, gua pun tak ada, makanan pun tak ada, tapi tenang. Apa yang dibaca doa? Apa doa yang dibaca oleh Hajar? Apa doa? Agak-agak apa dia? Ya amanal khaifin, bukan. Hajar menggunakan kaedah, kalau ini perintah Allah, Allah tak akan sia-siakan aku. Sebab apa? Sebab aku beriman dan yang kedua, aku tidak mensyirikkan Allah. Jadi cuba betulkan fahaman kita dan amalan masyarakat kita. Kalau nak aman, baca doa yang tadi. Salah. Bukan salah baca doa, tapi betulkan kaedah dulu. Kaedahnya beriman dan jangan syirik. Cek dalam diri kita, ada tak unsur-unsur syirik? Kadang-kadang dah beriman tapi masih takut pada sesuatu. Takut pada suami, kadang-kadang suami suruh buat benda haram pun kita buat. Jadi, itulah antara punca kita tak aman. Kadang-kadang takut nak bangun malam, kan? Kalau nak terkencing ke tengah malam, dia tak bangun dah. Dia rela tahan. Sebab apa? Takut.
takut pada bunyi, takut pada bayang, macam-macam benda kita takut. Yang itu yang akan menjadikan jiwa kita tidak tenang. Sebab tak cukup syarat. Okey, boleh ha? Kita sambung. Yang keberapa ni? Yang ketiga kan? Yang ketiga. Pertama, Allah mengamankan manusia daripada kezaliman Allah. Tak mungkin Allah zalim. Yang kedua, Allah memberi keamanan kepada hamba-hambanya yang beriman, yang cukup dua syarat ni. Bila beriman dan tidak syirik pada Allah. Yang ketiga, Allah annahu allazi yu'minu khawfa 'abdi allazi laja ilaihi bisidqin fi kashfi qurbatihi wa ta'min khawfihi. Iaitu Allah memberi keamanan kepada hambanya. Allah yang memberi keamanan kepada ketakutan hambanya yang betul-betul kembali dan berharap hanya kepada Allah untuk menghilangkan musibah ataupun ketakutannya. Saya ulang. Yang ketiga, Allah memberi keamanan daripada ketakutan kepada seseorang yang bila dia takut, terus dia cari Tuhan. Bila dia takut, terus dia takut kepada Allah dan terus dia cari Tuhan, terus dia bertawakal pada Allah dengan sebenar-benarnya. Hilang takut. Hilang takut. Sebagai Musa kan. Musa bila Allah suruh campak tungkat tu bertukar menjadi ular. Ular pun, Musa pun takut. Bila nampak tungkatnya bertukar menjadi ular dan bergerak. Takut. Maka Allah kata, la takhaf. Jangan takut. Sanu'iduha. Kami akan kembalikan tungkat tu seperti asal. Bila dia kembali kepada Allah, dia ikut perintah Allah, hilang rasa takut. Jadi manusia mungkin ada takut. Mungkin tak? Ya, mungkin. Tapi boleh tak hilang rasa takut? Boleh. Bila? Bila kita kembali semula kepada Allah dengan penuh keyakinan. Jangan duk syak. Betul tak? Betul tak? Maka Allah tak akan hilangkan ketakutan. Sama juga Mak Musa. Mak Musa bila Allah suruh susukan anaknya di rumah, tapi kalau masih takut, buat apa? Hanyutkan anak kat sungai. Risiko lagi besar daripada menyusu di rumah. Tapi Allah janji, kalau kamu hanyutkan anak kamu, kami akan pulangkan kepada kamu. Satu. Yang kedua, kami akan jadikannya sebagai Rasul. Jadi mula-mula takut, tapi bila Allah janji dan bila laksanakan perintah Allah, hilang rasa takut. Okey, itu yang kedua. Kata Ibn Qayyim, yang ketiga, kata Ibn Qayyim rahimahullah, wal muttar iza sadaqa fil ittirari ilaihi wajadahu rahiman maghisan, wal khaif iza sadaqa fil luju'i ilaihi wajadahu muamminan minal khauf. Maksudnya, dengar, kata Ibn Qayyim, wal muttar, orang yang terpaksa, orang yang dipaksa, apabila dia benar-benar nak mengelak daripada paksaan tersebut, maka ketika itu, kalau dia benar-benar kerana Allah nak mengelakkan daripada keterpaksaan itu, maka ketika itu dia akan dapati Allah sangat penyayang dan sangat membantunya. Kemudian kata Ibn Qayyim lagi, wal khaif, orang yang takut, apabila dia benar-benar kembali kepada Allah, maka dia akan dapati Allah mu'ammin. Dia akan dapati Allah akan menghilangkan rasa takutnya. Ini kaedah ni diambil daripada Al-Quran, ayat yang Al-An'am tadi 82 kan. Jadi ramai pelajar yang bertanya saya, kadang-kadang tak boleh nak tidur, kadang-kadang bunyi air paip di bilik air kan. Kadang-kadang bila solat ada bisikan macam-macam. Sebenarnya kalau kita belajar sifat mukmin, sifat Allah Al-Mu'min, dan juga kita belajar ayat-ayat Al-Quran, sebenarnya sebabnya jelas. Cuba ceklah diri kita. Betul-betul tak kita beriman kepada Allah? Yang kedua, betul-betul tak kita dah tak ada syirik langsung? Kadang-kadang kita dahulukan kerja kita daripada solat. Itu pun ada unsur syirik, iaitu cinta kepada kerja ataupun kerjaya lebih daripada cinta kepada Allah. Itu pun ada unsur-unsur syirik. Mendahulukan nafsu daripada Allah. Jadi cek diri kita, kita sendiri merawat diri kita, jangan tanya orang lain. Allah kata, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib seseorang, melainkan dia sendiri yang akan mengubah.
Ustaz hanya boleh bagi pandangan nasihat sahaja. Okey, yang keempat, Allah memberi keamanan. Yang keempat ialah Allah memberi keamanan kepada hamba-Nya yang sentiasa tunduk dan patuh kepada perintahnya. Apa saja perintah Allah, dia ikut. Maka Allah akan jaga apa? Jaga agamanya, jaga dirinya, jaga akalnya, jaga maruahnya, jaga hartanya dan jaga anak-anaknya sekali. Contoh, Allah bagi keamanan kepada anak yatim yang kisah dalam surah Al-Kahfi. Kan? Bapa dia dah tak ada dan anak ni masih belum balik dan penduduk kampung jahat. Penduduk kampung jahat. Maka bapaknya simpan harta dalam tanah dan letak tembok kan. Bila tembok tu nak roboh, anak tu belum balik, maka Allah jaga keamanan harta anak yatim ni. Allah jaga keamanan anak yatim. Sebab apa? Sebab bapaknya adalah orang yang beriman. Ini yang keempat. Allah menjaga hamba-hambanya yang sentiasa tunduk kepada perintah Allah dalam apa keadaan sekalipun. Bahkan Allah bukan jaga mereka saja, Allah jaga harta mereka, Allah jaga anak-anak mereka dan sebagainya. Jadi Allah pun hantar Musa dan Khidir betulkan tembok sehingga harta itu selamat, tidak dicuri oleh penduduk kampung yang jahat. Okey, yang kelima. Allah memberi keamanan yang kelima ialah Allah memberi keamanan pada hari akhirat, pada hari kiamat, pada ketika di pada mahsyar. Orang lain semua takut bila menghadapi kiamat, bila menghadapi hari kebangkitan, bila menghadapi dalam kubur, bila menghadapi di pada mahsyar. Tapi orang beriman ni, Allah mukmin. Allah memberi keamanan kepadanya, tenang je. Di pada mahsyar, di dalam kubur ketika dibangkitkan, Allah memberi keamanan. Boleh buka surah Al-Anbiya ayat 103. Surah Al-Anbiya ayat 103. Allah kata apa? La yahzunuhumul faza'ul akbar wa tatalaqahumul al-malaikatu hadza yaumukum alladhi kuntum tu'adun. Apa maksud dia? Al-faza'ul akbar mana suasana yang menakutkan, yang akbar, yang paling besar. Suasana yang menakutkan yang paling besar iaitu hari kebangkitan ataupun hari akhirat. Tetapi semua itu la yahzunuhum, tidak mendukacitakan mereka, tidak menakutkan mereka, tidak menyedihkan mereka. Mereka aman je. Bahkan wa tatalaqahumul malaikah, dan malaikat pula akan jumpa mereka ni, mereka yang beriman masa kat dunia, dan malaikat berkata haza yaumukum, inilah hari kamu yang kamu telah dijanjikan dahulu. Kadang-kadang kita tak terfikir ni suasana hari akhirat besok. Suasana hari kiamat kita tak fikir. Ini suasana yang sangat-sangat menakutkan. Tapi kalau kita beriman kat dunia dan kita tidak syirik pada Allah, di sana pun kita akan rasa aman. Yang keenam. Ayat keenam, Allah mukmin, iaitu Allah memberi keamanan kepada hamba-Nya yang beriman ketika nazak, ketika saat kematian. Ketika saat kematian. Kadang-kadang kita tengok mayat tu tersenyum je. Sebab apa? Sebab mukmin. Allah mukminkan dia. Dan ketika itu Allah tunjukkan tempatnya di syurga. Boleh buka surah Fussilat ayat 20, ayat 30. Ayat 30. Surah Fussilat.
Okey. Jumpa? Allah kata apa? Innal ladzina qalu rabbunallah. Sesungguhnya orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah. Makna apa tu? Dia berimanlah. Kalau sekadar dia kata Tuhan kami adalah Allah tapi tak taat, itu bukan beriman. Beriman mesti dengan keyakinan di hati, ucapan di lidah dan amalan dengan anggota badan. Jadi Allah berkata, Allah nak puji orang yang beriman kepada Allah, semastaqamu. Kemudian dia konsisten, istiqamah. Iman dia, amal solat dia istiqamah. Bukan bermusim. Kalau bermusim, musim Ramadan saja, dia tak akan tenang. Kalau bermusim malam Jumaat saja, dia tak akan tenang. Kalau bermusim ketika pergi haji je, dia tak akan tenang. Sebab syarat tenang, satu beriman, yang kedua istiqamah. Apa hasilnya? Tatanazzalu alaihimul malaikah. Para malaikat akan turun dari semasa ke semasa kepadanya dan akan memberi keamanan kepadanya. Apa kata malaikat ni? Kata ulama, ketika ini saat kematian. Apa kata malaikat? Alla takhafu, jangan takut. Jangan takut apa yang kamu akan hadapi selepas mati ni. Soal mungkin nakir dalam kubur ke, azab kubur ke, kubur yang sempit ke, gelap ke, jangan takut. Bila diberi jaminan oleh malaikat, dia akan jadi aman. Kemudian wala tahzanu, dan jangan kamu sedih. Sedih apa ni? Yang dah lepas. Yang kamu tinggal anak, kamu tinggal harta, kamu tinggal isteri, kamu tinggal cucu, jangan sedih. Dan yang ketiga, wa abshiru, bergembiralah bil jannah, dengan syurga allati kuntum tu'adun, yang kamu dulu dijanjikan. Yang dulu kamu dijanjikan. 3 benda saat kematian malaikat akan bagi tahu kepada orang yang beriman kepada Allah. Satu, jangan takut yang akan datang. Yang kedua, jangan sedih yang kamu tinggal. Yang ketiga, bergembiralah dengan syurga. Sebab tu ayat 31 Allah kata apa? Kata malaikat lagi, nahnu awliyaukum, kami ni adalah penolong kamu fil hayatid dunia, masa hidup di dunia. Sebab tu kamu boleh beriman dan kamu boleh beristiqamah. Sebab kami yang sentiasa membantu mendorong kamu. Dan wa fil akhirah, dan kami juga kata malaikat penolong kamu sebaik saja kamu mati sampai kamu masuk syurga. Dan walakum fiha ma tashtahi anfusukum, dan di akhirat besok bagi kamu dalam syurga apa saja kamu ingin dan apa saja yang kamu minta. Nuzulan min ghafurir rahim. Bolehkah ya Allah, benda-benda macam ni kadang-kadang kita tak terfikir, iaitu masa nak mati tu. Berapa ramai yang dalam keadaan dia tak bersedia, tiba-tiba malaikat maut datang. Solat lambat, solat tak khusyuk, buka aurat, mengupak, hutang tak bayar lagi, tiba-tiba malaikat maut datang. Itu tanda-tandalah makna dia tidak beriman kepada Allah. Kalau orang tu beriman dan istiqamah dan tidak syirik, Allah utuskan malaikat sentiasa jaga dia. Ada dosa, terus beristighfar. Ada hutang, dia ingat dan dibayarkan. Sampailah malaikat datang, malaikat maut datang, ketika itu jiwa dia tenang. Okey, yang ketujuh. Yang ketujuh, Allah memberi keamanan. Sifat Allah mukmin, iaitu Allah memberi keamanan kepada semua hamba-Nya, yang beriman, yang kafir, yang manusia, yang jin, yang haiwan. Ini mukmin, iaitu Allah memberi keamanan. Yang ketujuh apa? Semua sekali. Sebab tu ada orang kafir, hidup dia nampak zahir tenang je, tak ada rompakan kan. Binatang pun kita tengok tenang je. Dan kalau kita tengok kan, kita tengok kadang-kadang negara kafir lebih aman, lebih tenang daripada duduk di negara Islam. Betul tak? Siapa yang ada pengalaman, kalau kita pergi New Zealand tu satu sampah pun tak ada. Pengutik sampah kita tak nampak dan sampah pun tak ada. Bila tengok sampah tak ada bersih, jiwa kita tenang. Yang kedua, keselamatan. Kita nak tinggal kereta tanpa kunci ke, tertinggal wallet ke, jatuh ke, dijamin selamat. Kalau tak jumpa hari itu, besok orang hantar ke rumah kita. Itu negeri kafir. Tapi cuba pergi negara Islam. Negara Islam sekarang tak selamat. Termasuklah negara kita Malaysia kan.
Kalau kita baca berita akhir-akhir ni, macam-macam yang menakutkan. Yang terbaru apa dah? Anak kandung umur 7 tahun dibunuh oleh mak kandung dan bapa tiri dengan kejam. Tak selamat. Siapa ni? Bukan anak jiran, anak sendiri. Tak selamat. Bukan besar ni, umur 7 tahun tak selamat. Anak ni sebelum ni duduk dengan mak angkat dia, selamat aje. Sampai 7 tahun. 3 bulan yang lepas dia serah pada mak kandung dia zalim dan dera dia sampai mati. Tak selamat. Dan kita dengar juga berita pelajar sekolah agama tak selamat duduk di sekolah agama. Apa? Dirogok oleh guru pengetuanya. Tak selamat. Pelajar agama diliwat oleh gurunya. Dan yang terbaru juga kita dengar dah banyak kes kan. Seorang remaja dirogok dalam penjara. Tak selamat. Di mana? Negara Islam. Benda-benda macam ni kadang-kadang tak berlaku pun di negara kafir. Kenapa? Sebab ulama mengatakan bila orang kafir menegakkan keadilan, Allah bagi balasannya. Balasan yang setimpal apa dia? Dia akan hidup dengan aman. Ini maksud poin yang ketujuh. Allah memberi keamanan kepada semua termasuk orang kafir. Bila orang kafir menegakkan keadilan. Jadi orang kafir kalau dia tidak zalim, Allah bagi balasan yang setimpal, iaitu mereka hidup dalam aman. Tidak ada kecurian, tidak ada pembunuhan, tidak ada rogok anak dan sebagainya. Dan sebaliknya orang Islam, bila tidak adil, bila berlaku kezaliman, rasuah, riba, macam-macam kezaliman, maka negara Islam, walaupun dia Islam, walaupun orang Islam, Allah tarik keamanan tersebut. Okey. Jadi ada 7 semua. Ada 7 semua yang maksud Allah memberi keamanan. 7. Yang maksud memberi keamanan. Adapun maksud sifat Allah mukmin, iaitu membenarkan, ada 3 kan. Membenarkan dirinya, membenarkan para nabi, para rasul, dan yang ketiga membenarkan orang beriman. Yang maksud memberi keamanan ada 7. Okey. Last sekali, kesan beriman dengan nama Allah Al-Mu'min. Kesan beriman dengan nama Allah Al-Mu'min. Apa kesan dia? Mesti ada. Pertama, bila kita rasa Allah saja yang boleh memberi keamanan, Allah saja yang membenarkan siapa saja hamba-hambanya yang beriman, maka kesannya apa? Kita semakin cinta pada Allah. Sebab sebenarnya manusia ni nak keamanan. Dia nak kadang-kadang badan sihat tapi tak aman. Tak seronok juga kan, macam di Syria. Badan sihat tapi tak aman. Kadang-kadang aman tapi badan pula tak sihat kan. Jadi sebenarnya matlamat utama hidup manusia nak aman, nak selamat. Maka bila kita belajar sifat Allah Al-Mu'min, iaitu hanya Allah saja yang boleh bagi keamanan, maka kita akan semakin cinta pada Allah. Kita tak akan cinta dah kepada manusia sebab manusia tak mungkin bagi keamanan. Bahkan manusia sendiri pun kadang-kadang menyebabkan kita tak selamat. Kadang-kadang kita cinta pada orang lebih daripada cinta pada Allah, manusia penyebab kepada kita tidak aman. Okey, yang kedua, kesan yang kedua, iman, bila kita beriman dengan nama Allah Mukmin, kita semakin meningkat iman kita. Kenapa meningkat? Sebab Allah, kita dah yakin Allah saja yang boleh bagi keamanan. Allah saja yang boleh bagi keselamatan. Maka kita semakin nak beriman dan semakin nak mentaatinya. Dan kesan yang seterusnya, amalan kita pun akan bertambah. Kenapa aku tak boleh tambahkan amalan kepada Tuhan? Yang semakin aku beriman, semakin jiwa aku tenang. Kenapa aku tak boleh? Sedangkan aku nak keamanan, aku nak ketenangan. Jadi salah satu syarat nak tenang, nak aman, nak tenteram ialah mesti mentaati perintah Allah. Maka mendorong kita untuk lagi mentaati perintahnya. Yang keempat, kesan beriman dengan sifat Al-Mu'min yang keempat ialah kita akan semakin sabar dalam menghadapi ujian dan musibah. Kenapa? Sebab kita yakin Allah tak zalim. Bila Allah takdirkan musibah pada kita, kita yakin Allah tak pernah zalim. Sebab sifat Allah yang pertama, dia memberi keamanan daripada apa? Daripada kezalimannya. Manusia tak mungkin dizalimi.
Maka kita pun sabar dengan musibah ni. Sebab musibah bukan tanda Allah zalim, tapi Allah tu maha bijaksana. Dengan musibah ni Allah nak bagi sesuatu yang terbaik untuk kita. Jadi menjadikan kita orang semakin sabar dalam menghadapi ujian. Dan yang kelima, kesan beriman dengan sifat al-mu'min ialah hati kita tidak akan dengki, tidak akan tamak kepada orang. Hati kita tidak akan dengki, tidak akan tamak kepada harta ataupun kepada orang yang lain. Dan kita tak akan bermusuh. Sebab, kenapa? Sebab kita tahu Allah tak suka orang yang dengki. Allah tak suka orang yang tak beriman. Jadi dengan sifat mukmin ini kita semakin selamat, semakin bersih hati kita. Kenapa aku nak dengki pada orang? Sedangkan aku nak keamanan daripada Allah. Dan Allah tak suka kepada orang yang dengki. Yang doa kita baca kan. Yang kita selalu baca, apa dia doa? Wala taj'al fi qulubina ghillan lillazina amanu. Wahai Tuhan, jangan engkau jadikan dalam hati kami ghillan, rasa dengki kepada orang lain, kepada orang beriman yang lain. Maka begitu juga Nabi sebut dalam satu hadis, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Nabi bersumpah dengan nama Allah dan Nabi ulang 3 kali. Wallahi, demi Allah tak beriman, demi Allah tak beriman, demi Allah tak beriman. Sahabat pun tanya, man ya Rasulullah? Siapa ni yang engkau sampai bersumpah dan ulang 3 kali tak beriman? Siapa ni? Nabi kata, allazi la ya'man jaruhu bawa'iqahu. Iaitu orang yang jiran dia tak selamat daripada kejahatan dia. Jiran dia tak selamat daripada gangguan dia. Makna apa ni? Makna kalau jiran dia tak selamat daripada gangguan dia, dia tak beriman kepada Allah. Dan bila dia tak beriman, Nabi bersumpah, wallahi la yu'min. Demi Allah, orang macam ni tak beriman. Bila jiran terganggu dengan dia, mana dia tak beriman. Bila dia tak beriman, dia tak akan aman. Sebab syarat nak dapat keamanan Allah, mesti beriman. Wallahu a'lam. Cukuplah, kita sempat ambil satu je. Al-Waris kita sambung akan datang insya-Allah. Ada soalan? Minta tolong Ustaz doakan kesihatan ayah saya Abdul Rahim Abdullah. InsyaAllah, semoga Allah sembuhkan. Allahumma rabbin nas azhibil ba'sa min Abdul Rahim bin Abdullah. Washfi anta syafi la shifaan illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Boleh berikan huraian ringkas tentang hidayah dan rahmat? Mohon pencerahan. Dia rahmat ni kasih sayang Allah. Hidayah petunjuk jalan. Jadi cara nak dapat rahmat Allah, prosesnya kena dapat hidayah dulu. Hidayah dulu barulah dapat rahmat Allah. Sebab itulah syarat nak masuk syurga dengan rahmat Allah. Tapi syarat nak dapat rahmat Allah mesti dapat hidayah. Dan sebab tu yang Allah perintah pada kita supaya kita minta setiap hari, bahkan wajib minta setiap hari 17 kali sehari. Minta apa? Bukan minta rahmat, minta hidayah dulu. Ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjuklah kami jalan yang lurus. Dengan jalan yang lurus inilah barulah kami dapat rahmat Engkau. Dan untuk mendapat hidayah ialah dengan Quran. Untuk dapat hidayah ialah dengan Al-Quran. Kitabun la raiba fih. Zalikal kitab la raiba fi. Itulah kitab Allah yang tidak ada keraguan. Hudan linnas, petunjuk kepada manusia. Jadi kita minta hidayat dalam salat. Ihdinas siratal mustaqim. Kemudian Allah beritahu hidayat di mana? Hudan linnas, iaitu dalam Al-Quran. Dan Allah juga beritahu dalam Al-Quran macam mana kamu nak dapat rahmat Allah melalui Al-Quran. Setelah kamu cari hidayat dalam Al-Quran, macam mana pula kamu nak dapat rahmat Allah melalui Al-Quran? Allah sebut dalam surah Al-A'raf,
iaitu wa iza quri'al Quran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Kan surah apa tu? Surah Al-A'raf ayat 204. Allah kata apa? Apabila dibaca Al-Quran yang adalah petunjuk, yang adalah hidayat, maka hendaklah diam dan dengar. Dengar betul-betul, diam, jangan bercakap, fokus. Semoga dengan kamu faham dan kamu amal, la'allakum turhamun, semoga kamu dapat rahmat Allah. Nampak tak? Jadi hidayat daripada Al-Quran, caranya iaitu baca dan tadabbur. Bila baca, tadabbur dan faham dan amal, la'allakum turhamun, barulah kamu dapat rahmat Allah. Jadi proses pertama, cari hidayat. Setelah dapat hidayat, insya-Allah dapat rahmat Allah. Wallahu a'lam. Angkat dia. Kesan beriman dengan Allah. Mana lebih utama, doa minta ampun ataupun doa murah rezeki dan beri kesihatan yang baik? Jelaskan sedikit. Subhanallah, Nabi istighfar 100 kali sehari. Tapi tak ada hadis mengatakan Nabi minta rezeki 100 kali sehari, tak ada. Menunjukkan doa minta ampun lebih besar, lebih penting. Satu. Yang kedua, kalau kita tengok tukang sihir Firaun kan? Tukang sihir Firaun, saya dah sebut berkali-kali kan. Sebelum dia berlawan dengan Musa, dia minta rezeki. Dia minta daripada Firaun kan. Tapi bila dia tengok mukjizat Nabi Musa, itu bukti kebesaran Allah, dia terus beriman kepada Allah. Bila dia beriman kepada Allah, kalau dia tak beriman, dia akan dapat rezeki, iaitu jawatan daripada Firaun. Kalau dia beriman kepada Allah, dia tak akan dapat rezeki. Tapi dia dapat apa? Apa kata tukang sihir? Natma'u, kami tamak untuk dapat keampunan Allah. Jadi masa tu dia faham dah, antara rezeki dunia dengan keampunan Allah lagi besar. Sebab apa? Sebab rezeki yang dia akan dapat kat dunia sementara sahaja. Sementara lagi Allah dah tetapkan rezeki. Minta banyak mana pun, kalau Allah tetap banyak tu lah dapat. Dan dia hanya untuk dunia saja. Tapi bila dapat keampunan Allah, pertama kat dunia jiwa kita tenang. Kadang-kadang rezeki tak banyak, tapi jiwa tenang, rasa qanaah. Dan kemuncak daripada keampunan Allah, kita dapat rahmat dan dapat masuk syurga. Jadi tukang sihir ni, antara janji Firaun untuk dapat rezeki dengan janji Allah untuk dapat syurga, dia utamakan minta keampunan. Kami lebih tamak keampunan Allah daripada apa yang ditawar oleh Firaun daripada rezeki. Sebab bila dapat keampunan, sebenarnya kita dapat lebih mahal, lebih bernilai, lebih kekal daripada rezeki yang kita minta. Wallahu a'lam. Ada hadis, tidak sempurna iman jika tidak mengasihi saudara seperti diri sendiri. Tertolaklah hadis Melayu yang jangan jaga tepi kain orang. Banyak kes tak cukup makan, dera, zina, pandangan. Tak. Dia sebenarnya dua sudut yang berbeza lah. Orang Melayu bila dia kata jangan jaga tepi kain orang, maksudnya kadang-kadang orang Melayu ni sibuk, busybody kan. Dia nak tahu rumah tu sofanya daripada mana, berapa harga. Itu Islam larang. Yang Islam suruh ni, yang Islam kata kita tidak cinta, kita tak beriman dengan sempurna, sehingga kita kasih pada orang lain sebagaimana kita kasih pada diri kita sendiri. Dia dua benda yang berbeza. Kita sayang, kita suka diri kita berilmu, maka kita kena suka juga jiran kita, kawan kita berilmu. Caranya apa? Ajak dia belajar. Bukan busybody, bukan jaga tepi kain dia, tapi bagi nasihat, bagi panduan supaya dia mendapat kebaikan sebagaimana kita dapat. Itu bukan busybody. Itu membantu untuk dia menjadi orang yang terbaik. Wallahu a'lam. Baru-baru ini saya diganggu jiran dengan kata-kata yang kesat. Sejak hari itu saya tak aman, Ustaz. Macam mana saya nak move dan melupakan? Okey. Kena tanya dulu, kenapa jiran ganggu? Apa punca dia? Kalau punca daripada kita, istighfar. Kalau punca daripada kita, memang patutlah
Sebab orang tak suka bila kita ganggu dia kan. Kita pun tak suka bila orang ganggu kita. Itu natural, biasa tu. Jadi kalau jiran kata kesat pada kita, kalau puncanya daripada kita, istighfar. Minta maaf dengan dia. Selagi kita tak maaf, selagi kita tak minta maaf dan dia maafkan kita, jiwa kita tak akan tenang. Okey. Tapi kalau kita cek memang bukan salah kita, kita tak buat apa-apa pun. Kita tak buat apa-apa pun. Tapi dia memang jenis perangai macam tu. Mulut laser, hati busukkan. Maka anggaplah itu sebagai ganjaran pahala untuk kita. Iaitu Allah nak bagi pahala melalui apa dah? Sabar. Kenapa aku nak menggelabah bila orang maki aku? Kalau Nabi buat kerja dakwah, buat kerja Tuhan pun kena maki, dan Nabi boleh senyum, Nabi boleh reda. Aku ni bukan buat kerja agama pun. Aku tak pernah ajak dia buat kebaikan pun. Tiba-tiba dia maki. Mungkin Allah nak bagi peringatan. Aku ni memang patutlah kena maki kot. Sebab aku tak pernah ajak dia buat kebaikan. Aku tak pernah tegur kemungkaran. Memang patut kot. Kita fikir yang positif. Fikir yang positif. Dan dengan kita sabar, dengan kita reda, maka Allah janji apa? Allah akan angkat darjah kita. Dan Allah akan bagi pahala pada orang yang sabar tanpa hisab. Tanpa hisab. Wallahu alam. Macam mana doa apa tu? Ghilan. Tak. Okey, Nafisah. Doa ghilan tadi surah Al-Hasyr ayat ke-10. Surah Al-Hasyr ayat ke-10. Surah Al-Hasyr ayat yang ke-10. Surah Al-Hasyr ayat ke-10. Start doa dia jangan daripada awal lah. Start doa dia ialah Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan. Ini nilai orang beriman. Kita mesti sayang pada saudara kita sebagaimana kita sayang pada diri kita. Jadi kalau kita nak dosa kita diampun, maka kita juga kena minta ampun kepada saudara kita. Kalau kita tak nak orang lain dengki pada kita, maka kita pun jangan dengki pada orang. Salam. Ustaz nak tanya, adakah hobi suka memasak, tanam bunga tu dikatakan sebagai berhala? Tak. Zaman moden. Macam ni. Rita Octavia, ini daripada Indonesia ke? Kadang-kadang rasa nak hilangkan stres, suka buat perkara tersebut. Okey, macam ni. Dia jangan salah faham. Selagi mana hobi kita, tanam pokok ke suka memasak, tak melalaikan kita daripada tugas utama kita sebagai hamba Allah. Masuk waktu kita salat dan salat kita khusyuk, maka hobi itu tak menjadi berhala zaman moden. Tapi kalau hobi kita suka memancing, suka tanam bunga, sehingga sampai melewatkan solat, sehingga menjadikan solat kita tak fokus, itu boleh jadi berhala zaman moden. Jadi ukuran dia senang je. Apa hobi kita mengganggu tak ibadat kita. Kadang-kadang solat awal juga, tapi tak khusyuk. Dia ingat apa? Ada 2 pokok lagi tak siram. Kan? Tu boleh jadi benda tu menjadi berhala zaman moden. Apa saja yang mengganggu, sebab Allah larang. Ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah wa man yaf'al zalika fa ulaika humul khasirun. Allah kata, maksudnya, wahai orang beriman, jangan harta kamu, termasuklah pokok bunga, termasuklah memasak tu, janganlah harta-harta kamu dan auladukum, anak-anak kamu, tulhikum, melalaikan kamu, an zikrillah, daripada mentaati Allah. Kadang-kadang siram pokok kat luar, buka aurat. Jangan. Kadang-kadang bawa anak pergi kelas agama, tapi dia buka aurat. Jangan. Kerana anak kamu melanggar perintah Allah. Dan Allah bagi amaran, siapa wa man yaf'al zalika, siapa yang dilalaikan oleh harta ataupun anak daripada zikrullah,
daripada mentaati Allah, Allah kata faulaika humul khasirun. Itulah orang yang benar-benar rugi dunia dan akhirat. Wallahu alam. Rahmat kasih saya Allah hidayah. Angkat lagi. Tak ada soalan. Apa khabar Ustaz? Baik, alhamdulillah. Bagaimana nak mendekati jiran yang memusuhi kita tanpa sebab? Dah tanya sebab, tapi tak dijawab. Mohon penjelasan ringkas. Bagaimana nak mendekati jiran? Okey, Allah bagi kaedah. Dan saya pernah sebut, Allah bagi kaedah kalau orang bermusuh dengan kita, jiran ke, kawan asalnya kawan baik kita, kemudian dia bermusuh. Maka Allah kata, idfa' billati hiya ahsan. Tolaklah kebaikan mereka dengan cara yang terbaik. Wa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawah, maka yang hubungan kamu bermusuh dengan mereka, wa idza waliyyun hamim, akan menjadi kawan baik, rapat. Dengan sebab apa? Dengan sebab setiap kali dia buat jahat, kamu buat baik. Setiap kali dia buat jahat, kamu buat baik. Akhirnya apa? Kenapa akan jadi baik? Sebab dia satu masa dia tak sanggup akan nak buat jahat pada kita yang sentiasa buat baik. Itu fitrah. Allah Maha mengetahui. Allah cipta manusia, Allah tahu fitrah manusia. Bila orang asyik buat baik pada kita, kita nak buat jahat pun jadi tak tergamak. Jadi kaedah dia, selalulah buat baik. Jumpa dia senyum, jumpa dia bagi salam. Dia tak nak jawab, itu masalah dia. Jangan dia tak jawab, kita pun jadi 2 kali 5 dengan dia. Kalau masak bagi lebih sikit, bagi pada jiran. Kalau beli buah durian, bagi musangking. Kan? InsyaAllah satu hari, Allah lembutkan hati dengan perbuatan baik kita, Allah buka hati dia jadi kawan baik. Dan banyak bukti dalam Quran yang Allah bukan setakat bagi kaedah, tapi bukti. Berapa banyak contoh dalam Quran, bila para nabi ataupun orang baik buat baik kepada orang jahat, maka orang jahat akhirnya berubah jadi baik. Macam Nabi dibaling batu oleh orang Taif. Nabi tak balas kejahatan. Nabi doa pula. Akhirnya orang Taif jadi orang beriman. Orang Mekah memusuhi Nabi. Orang Mekah memerangi Nabi 20 tahun lebih. Dan bila Nabi buka kota Mekah, Nabi tak balas dendam. Nabi tak buat jahat kepada mereka yang buat jahat. Tapi Nabi merdekakan mereka. Nabi bebaskan mereka. Akhirnya mereka beriman. Yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dan banyak lagi contoh. Wallahu a'lam. Mungkin ada orang kata, Ustaz, saya dah buat baik, tak buat baik. Dia tak jadi baik pun, siapa yang benar? Allah ke kamu? Kalau Allah bercakap, mesti benar. Bila kamu buat, tak jadi juga, mana kamu mungkin tak ikhlas. Ada sesuatu yang tak kena. Sebab Allah tak pernah memungkiri janji. Kalau Allah cakap buat macam ni, jadi baik, mesti jadi baik. Kalau tak berlaku, cuba cek balik. Mungkin kesilapan daripada kita. Mungkin kita tak ikhlas. Bagaimana dah? Mahu Ustaz share gambar kitab yang Ustaz gunakan untuk kuliah ini? Oh, tak ada. Saya guna daripada telefon. Saya tak ada kitab. Kitab saya daripada internet. Nanti saya bagi nama kitab. Ustaz, cukup ke kalau kita tadabbur Al-Quran hanya satu muka surat sahaja setiap pagi? Okey, cukup tak? Hanya kita tadabbur satu muka surat sahaja setiap pagi? Tak. Jangan tanya soalan tu. Tanya soalan, yang aku tadabbur satu muka surat, aku buat ke tak? Sebab nak tadabbur satu bab, yang satu bab lagi berat. Apa dia? Nak buat apa yang kita tadabbur. Sebab itulah Nabi tadabbur pada sahabat 10 ayat. Dan sebab itulah Quran turun ambil masa 23 tahun. Sebab Allah tahu fitrah manusia ni tak boleh nak terima satu banyak benda dalam satu masa dan nak berubah terus. Manusia tak mampu. Jadi baca sikit-sikit, amal sikit-sikit dan istiqamah. Jangan kita nak baca 5 muka surat, lepas tu tak beramal. Lepas tu jadi lemah semangat. Lepas tu tinggal terus. Wallahu a'lam. Apa hukum
orang yang mempunyai koleksi patung-patung pahlawan dahulu sebagai hobi. Buanglah. Patung-patung tu nama lagi patung kan. Nama lagi patung. Yang kedua tak ada faedah pun. Kenapa nak kumpul? Kalau boleh bawa masuk kubur jadi teman kita, okey. Okey. Tapi benda tu takut jadi syirik. Sebab itulah satu lagi amaran Nabi ialah malaikat tak akan masuk mana-mana rumah yang ada patung. Jadi kita takut rumah kita tak masuk malaikat. Malaikat rahmat. Mungkin sebab solat kita lambat, solat tak khusyuk, sibuk dengan tengok TV. Sebab apa? Malaikat rahmat tak masuk. Jadi buang. Wallahu a'lam. Boleh jelaskan antara iman dan ihsan? Iman ialah rukun iman lah. Kita beriman dengan Allah, beriman dengan hari akhirat, beriman dengan kitab, beriman dengan para rasul, beriman dengan para malaikat, beriman dengan qada dan qadar. 6. Itulah iman. Ihsan ialah lebih tinggi daripada iman. Iaitu kita menyembah Allah, kita menyembah Allah sehingga seolah kita rasa kita nampak Allah. Bukan nampak betul, seolah kita rasa kita nampak Allah di depan. Cuba bayangkan, ada tok guru besar yang alim, yang warak duduk depan kita. Macam mana pergerakan kita? Fikiran kita fokus kan, mata tak melilau sebab ada orang yang hebat depan kita. Itu ihsan. Iaitu kemuncaknya kita seolah kita rasa kita nampak Allah. Jadi akhirnya solat kita fokus. Fikiran kita tak melayang. Kalau tak mampu juga, Nabi kata, kalau tak mampu rasa nampak Allah, maka yakinlah Allah nampak kita. Itu darjah ihsan. Makna solat dia sangat-sangat khusyuk lah. Okey. Allah beri nikmat pada semua termasuk haiwan. Saya nak tanya nanti di syurga, haiwan semua ada di mana? Adakah haiwan juga? Haiwan tak akan masuk syurga. Yang akan masuk syurga dua makhluk saja, manusia dan jin. Iaitu dua makhluk yang dipertanggungjawabkan. Ada tanggungjawab masa kat dunia. Kena solat, kena puasa, kena tutup aurat kan? Yang ada akal. Tapi haiwan tidak ada tanggungjawab. Tetapi walaupun begitu, mereka akan diadili. Di akhirat besok, di padang mahsyar, mereka tetap akan dibangkitkan. Kemudian Allah akan minta mana-mana binatang yang dizalimi supaya dia tuntut balik kezaliman tu daripada binatang lain ataupun daripada orang. Setelah dituntut keadilan dan binatang itu dapat keadilan, Allah jadikan dia turab, Allah jadikan dia tanah, habis. Setakat tu je binatang. Dia tak akan masuk syurga. Ada tak binatang dalam syurga? Ada, tapi itu binatang khas yang Allah cipta untuk ahli syurga sebagai makanan, seperti burung kan. Wallahu a'lam. Bagaimana kita hanya dapat amal sayyidu istighfar sekali saja dalam sehari, tak terbuat istighfar 100 kali? Sebenarnya bukan tak terbuat, tapi malas buat. Lebih tepatnya malas buat. Macam mana orang seperti Nabi, sesibuk macam Nabi, siang hari berdakwah, siang hari berjihad, malam solat malam, 2/3 malam. Tapi sempat istighfar 100 kali. Tiba-tiba kita ni kerja untuk dakwah pun tak ada. Siang hari pun tak sibuk, malam pun tidur. Tiba-tiba tak cukup masa nak istighfar 100 kali. Sebenarnya bukan tak cukup masa. Sama ada kita malas ataupun kita tak pandai menguruskan masa kita. Yang kedua, macam mana dengan dosa kita yang lagi banyak ni, dan Nabi tak ada dosa, tapi sempat je istighfar 100 kali. Kita pula yang lagi banyak dosa, bertimbun-timbun, setiap hari ada dosa baru. Tiba-tiba tak sempat nak minta ampun, makna kita ni memang tak sedar diri lah. Tak sedar diri. Siapa diri kita sebenar? Dan kita tak tahu nilai istighfar tu sebenarnya lebih mahal daripada urusan dunia. Kita nak cari rezeki. Maaf kita nak cari rezeki, kita sibuk sebab apa? Sibuk tak sempat istighfar sebab cari rezeki. Kita lupa yang bagi rezeki Allah. Allah yang mana? Yang kita buat dosa pada dia. Macam mana rezeki kita nak berkat? Sebab tu ada satu hadis walaupun hadis ni dhaif tapi maksud dia betul, iaitu Allah mengharamkan rezeki seseorang dengan sebab dosa dia. Allah mengharamkan rezeki seseorang dengan sebab dosa. Kita duk cari rezeki, dalam cari rezeki kita buat dosa sampai tak sempat istighfar. Maka Allah kata apa? Allah haramkan rezeki itu sebab dosa kamu dan sebab kamu tak istighfar.
Kemudian yang ketiga, kan kita dah tahu dalam surah Nabi Nuh kan, surah Nuh. Nabi Nuh bagi tahu pada kaum dia, apa dia? Faqultu istaghfiru rabbakum. Aku berkata kepada kaum aku, minta ampunlah kepada Allah. Sebab apa? Bila minta ampun, yursilis sama'a alaikum midrara. Allah akan turun hujan yang lebat. Tengok, punca hujan lebat, minta ampun. Wa yumdidkum bi amwalin wa banin. Dan Allah bagi harta yang banyak dan anak-anak yang banyak. Punca apa? Istighfar. Jadi macam mana kita sibuk cari rezeki sampai tak sempat istighfar, sedangkan istighfar antara punca dapat rezeki. Wallahu a'lam. Doa Allahumma inni as'aluka apa tu? Manna Allahumma inni as'aluka nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Mengikut sunnah dibaca selepas ucapan salam pertama dalam solat subuh. Tak. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a dibaca dalam zikir, dalam kumpulan zikir pagi. Makna selepas salam solat subuh, kita baca dulu zikir lain. Astagfirullah, astagfirullah, Allahumma antas salam wa minkas salam. Kemudian subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 34, kemudian ayat kursi, kemudian 3 kul, baru baca doa Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah. Tapi kalau kita nak baca doa Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyibah, dalam sujud, dalam salat pun tak ada masalah. Nak baca ketika tahiyat akhir pun tak ada masalah. Oh, saya orang Malaysia bukan Indonesia, sorry, minta maaf. Solat Isya paling lewat jam berapa? Solat Isya paling lewat, pendapat yang paling kuat ialah lebih kurang pukul 12. 12.30. Jadi jangan lewat lebih daripada itu. Sebab itulah yang terbaik kita buat awal-awal. Bila masuk waktu terus buat. Okey. Encik Fiki, solat sunat selepas Isya. Bolehkah kalau saya buat lewat? Contoh solat kat masjid, tapi solat sunat selepas saya balik rumah baru buat. Boleh. Bahkan itulah yang terbaik. Solat sunat yang terbaik buat di rumah. Solat fardu yang terbaik bagi lelaki di masjid. Solat sunat yang terbaik bagi lelaki di rumah. Lagi kita buat solat sunat di rumah, lagi kita ikhlas. Lagi jauh daripada syirik, riak. Jadi lepas solat Isya bersama imam, kita balik buat solat sunat selepas Isya di rumah, itulah yang terbaik. Bahkan ada satu hadis. Kalau kita buat solat sunat di rumah, pahalanya 25 pahala. Berbeza dengan solat sunat di masjid. Dan terbalik dengan solat fardu. Kalau solat fardu di masjid, pahala 27 ataupun 25. Tapi kalau solat sunat pula, pahala yang banyak di rumah, bukan di masjid. Wallahu alam. Kadang-kadang kita rasa cemburu dengan kebahagiaan dan kelebihan orang lain yang menjadikan kita kadang-kadang rasa sedih dengan kekurangan kita. Adakah dikira berdosa? Tak, kita tak boleh nak cemburu. Kita tak boleh nak cemburu, tak boleh nak dengki. Dengki ni adalah haram. Kecuali dua perkara. Kalau nak dengki, kalau nak cemburu, dua perkara. Yang ni cemburu dan dengki yang halal. Apa dia? Nabi kata, la hasada illa snataini. Tak boleh dengki kecuali dalam dua perkara. Pertama, orang yang diberi ilmu, yang selalu baca Quran, yang selalu mengajak orang Al-Quran, siang dan malam. Dengkilah. Iaitu nak jadi macam dia. Macam saya ni. Saya duk mengajar setiap hari ikan. Jadi pelajar nak dengki, nak jadi macam saya. Itu dengki yang terpuji. Dan lagi bagus, dia menjadi lebih baik daripada saya. Yang kedua, dengki yang kedua yang halal ialah kita tengok orang banyak harta, kemudian dia infak kepada fi sabilillah siang dan malam. Maka itu adalah dengki yang terpuji. Bukan kita nak harta dia hilang. Bukan kita nak dia tak infak. Tak. Kita nak jadi macam dia. Iaitu infakkan harta siang dan malam fi sabilillah. Wallahu a'lam. Cukup Cukup. Kita sambung. Besok insya-Allah pukul 10.30.
Kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اقرأ كتاب الله ترقى جنانه وتنل عظيم الأجر والغفران.